Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan pergi ke unit 5, halaman muka surat 38. Di bawah bidang mengenal kraft tradisional. Kita pergi satu-satu. Tembikar tradisional ialah bekas yang diperbuat daripada bahan tanah liat dan mempunyai fungsi tertentu. Tembikar akan dibakar melalui kaedah pembakaran secara tradisional atau secara tanur sebelum digunakan. Negeri Perak, Pahang, Kelantan dan Sarawak adalah antara negeri yang terkenal dengan pembuatan tembikar tradisional. Di Pahang, terenang terkenal sebagai tembikar yang berfungsi sebagai bekas untuk menyimpan air. Kat Pahang, dia panggil terenang. Labu Sayung. Atau dekat Perak, Labu Sayung ke. Tengok satu-satu. Saya ingat pula. Kita pergi tengok kepada motif. Kita punya asas seni reka dia tengok. Motif rupa organik pada terenang disusun secara berulang untuk menghasilkan corak. Motif rupa. Rupa organik iaitu bentuk daun ni. Ada bentuk daun. Bentuk pula rupa daun. Rupa geometri kat sini. Kemudian tengok ni, terenang mempunyai bentuk konkrit bersifat 3 dimensi yang boleh disentuh dan dilihat. Bentuk konkrit maksudnya dia ada bentuk ni. Ni bentuk dia. Dia ada pandangan sisi, pandangan tepi, pandangan atas, pandangan bawah, pandangan depan. Selain daripada itu, terenang mempunyai imbangan simetri apabila diletakkan garisan paksi di tengah-tengah. Kalau kita letak tengah-tengah dia, tengah dia, kita akan nampak dia sama, iaitu bahagian ini, kiri dan kanan dia sama. Sama besar, sama lebar. Dia tak, kalau kita letak separuh badannya, kita tak nampak sama. Bahagian bawah dan atas tidak simetri. Bahagian bawah ni lebih besar, lebar. Atas lebih kecil dan menjadi atas kepala ni macam lagi kuram sikit. Kemudian kita lihat apa yang ada pada bahagian terenang ni, bahagian pada tembikar terenang. Tengok apa yang ada dekat dia. Pertama, dia ada kepala. Kepala penutup dia. Dekat kepalanya tu, atas sekali ada kepala. Kemudian ada bibir. Bibir dia. Kemudian ada leher. Kemudian ada dada. Kemudian ada badan. Badan dia. Ni badan dia. Lebar, lebih besar. Kemudian dia ada pelapik. Pelapik untuk terenang ni. Ni pelapik dia. Kita tengok sini. Penegasan pada terenang ialah susunan corak pelbagai motif yang diletakkan pada bahagian tertentu seperti di bahagian kepala, bibir, dada dan pelapik. Kita tengok pula pada muka surat 39, galeri tembikar tradisional. Selain terenang, terdapat pelbagai jenis rekaan dan fungsi tembikar tradisional tempatan. Pertama sekali kita tengok dia ada fungsi tembikar ni. Tembikar ni berfungsi macam-macam fungsi dia. Ada tempat untuk letak air, sebagai bekas air, bekas makanan, perasapan, jambangan. Bekas air ni macam biasa untuk menyimpan air. Dia letak dalam buyung ataupun labu. Kalau ni biasa terkenal di negeri Perak, Labu Sayung. Kalau dulu kenapa orang dulu isi air dalam ni? Sebabnya apabila dah pergi bekerja, balik penat, dia letakkan air dalam ni, air tu sejuk.
Tak adalah sejuk macam dalam peti ais, tapi dia sejuk. Okey, kemudian sebagai bekas makanan, pertama belanga, periuk tanah. Okey, periuk tanah ni kebanyakannya yang kalau bekas makanan clay pot. Clay pot. Itu diperbuat daripada ni tembikar ni, tanah liat dia. Okey. Selain daripada itu, perasapan. Perasapan ni untuk aktiviti keagamaan. Dia dijadikan sebagai bekas kemenyan, bekas bara. Okay. Kemudian selain daripada agama, kita nak bakar kalau ada beli macam kayu pewangi tu, kalau ada tu dia isi, dia bakar, nanti rumahnya bau wangi. Itu pun boleh juga. Selain itu, tembikar juga digunakan sebagai bekas bunga, sebagai hiasan jambangan. Okay? Bekas bunga. Okay, kita pergi kepada bawah. Okay. Pelbagai media, teknik dan jenis ragam hias yang digunakan untuk menghiasi tembikar tradisional tempatan. Pertama sekali, kita tengok media dan teknik dia, cara penghasilan dan hasil dia. Okay, kita pergi pertama. Okay, kayu tera. Kayu tera. Okay. Kayu tera ditekan pada permukaan tembikar untuk menghasilkan motif dan corak. Okay, kayu tera. Okay, hasil dia kita nampak terapan. Okay, apabila ditekan-tekan pada permukaan tembikar tu, ini hasilnya. Kemudian, tanah. Tanah digunakan, menggunakan teknik ini dibuat dengan menampal tanah liat untuk membentuk motif. Okay. Ya, ditampal pada tepi-tepi ni. Contohnya pada bibir tembikar selendang tadi, dia tampal dekat sini. Okay, untuk menghasilkan kesan timbul. Kemudian, menggunakan alat mengguris. Okay, apabila menggunakan alat mengguris pada permukaan tembikar ni, permukaan tembikar akan diguris untuk menghasilkan motif. Okay, dia nak lorekkan pada bahagian tembikar tu. Jadi ni, garisan. Bila dia buat lorek, nampak kesan gurisan dan jalinan sentuh. Okey. Kemudian dia menggunakan teknik pembakaran. Pembakaran dia kayu ataupun bara dibakar, kemudian dah bakar tu dia letak abu tu pada permukaan tembikar tu. Jadi bila dibakar, warna tembikar tu hasilnya gelap. Okey. Kesan pembakaran boleh menghasilkan warna hitam pada tembikar. Okey, ada kalau dia ada banyak teknik dia. Awak boleh buka YouTube ke, awak boleh Google pembakaran tembikar. Dia ada yang bakar guna mesin, ada bakar secara tradisional. Okey, ni tradisional untuk menghasilkan kesan warna hitam. Okey, kita tengok pula bawah. Encik Muhammad bin Zakaria ialah pengusaha tembikar Terenang yang masih aktif di negeri Pahang. Beliau berkebolehan menghasilkan tembikar Terenang dengan kaedah tradisional dan moden. Okay, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu eksplorasi tembikar. Eksplorasi ni maksudnya kita meneroka. Okay? Mari teroka kaedah penghasilan tembikar menggunakan teknik dan bahan berikut. Okay, pertama sekali dia menggunakan doh. Doh, okay. Doh ni bahan yang sentiasa selalu ada di persekitaran kita dan mudah didapatkan. Okay, bahan yang digunakan ialah doh. Doh dihasilkan dengan menggunakan tepung. Doh mudah dibentuk kerana sifatnya yang lembut. Okay. Tepung yang kita biasa mak kita buat kuih tu, ni doh. Okay. Kemudian dia menggunakan teknik picitan. Okay, picit untuk membentuk. Okay, ini hasil dia. Okay. Seterusnya menggunakan paper clay. Okay, paper clay bertekstur seperti tanah dan mudah dibentuk. Bahan ini dibiarkan mengeras pada suhu bilik. Dia tak perlu bakar. Okay, bila contohnya kita ada lebihan paper clay tu, kita biar, nanti paper clay tu akan keras. Jadi dia tak boleh digunakan. Jadi lepas gunakan paper clay tu, kita balut elok-elok macam sebelum kita beli tu. Okay, kemas supaya udara tak masuk. Okay, dia menggunakan teknik lingkaran. Okay, lingkar, dia gulung panjang dulu. Lepas tu dilingkar. Okay, pusing.
jadilah hasilnya macam ni. Kemudian modeling clay ataupun kita sebut tanah liat. Okay? Modeling clay mudah dibentuk dan diukir kerana sifatnya yang lembut. Bahan ini terdapat dalam pelbagai warna. Okay, dia memang banyak warna. Ada warna merah, hijau, kuning. Awak juga boleh campur warna tanah liat modeling clay ni antara contoh warna kuning dengan merah jadi warna oranye. Okay, dia bentukkan jadi kepingan. Dia tak boleh kena panas, nanti dia cair. Kemudian polimer lembut. Polimer lembut bersifat lembut dan mudah mengeras pada suhu bilik. Bahan ini terdapat dalam pelbagai warna. Dia sama juga macam modeling clay ni. Dia menggunakan acuan membentuk ni. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini. Bentuk tembikar yang pelbagai berfungsi sebagai bekas makanan, minuman dan hiasan rumah. Okay. Kita tengok muka surat 41. Mari kita teroka motif dan ragam hias. Okay, mari gunakan pelbagai jenis media dan teknik hiasan untuk membuat ragam hias pada permukaan tembikar. Okay, media dia kita boleh gunakan ni digunakan benda yang ada dekat badan kita iaitu kuku. Okay, kuku menggunakan teknik terapan. Kita ambil kuku kita terap, kita tekan pada permukaan tanah tu, paper clay ke tanah liat ke modeling clay ke polimer lembut ke dough, bila kita tekan hasilnya macam ni. Kemudian kita boleh juga menggunakan media kulit kerang. Okay, kita terap tu, tekan pada ni, ini hasilnya. Kemudian kita juga boleh gunakan penutup botol pada bahagian ni, garisan tepi-tepi ni. Kita letak dekat sini, jadi ni. Kemudian kita juga boleh menggunakan garpu. Garpu ni kita tekan-tekan jadi lubang. Seterusnya untuk menghasilkan gurisan kita menggunakan pencungkil gigi. Pencungkil gigi. Okay, kita boleh buat garisan. Ni motif dia. Bila kita tu ni hasil dia. Okay. Kemudian kita juga boleh gunakan mata pen. Kita silang pangkah dia. Untuk warna, dia menggunakan kat sini cat poster. Okay. Ni cat poster untuk warnakan dia. Kemudian paper clay. Paper clay ni media ni timbul, kita uli, kita cantumkan pada bahagian terbikarnya dan ini hasilnya. Okay. Kemudian kita pergi kepada, kita buat dua je. Kita nak pergi explore, nak buat, tapi kita pergi dua je dulu bahagian, iaitu bahagian perkembangan idea A dan B, penentuan bahan. Okay, kita pergi A dulu, menghasilkan pasu mini. Okay, mari hasilkan pasu mini menggunakan teknik lingkaran. Okay, perkembangan idea, contoh hal benda. Bahagian perkembangan idea ni, kita mencari contoh-contoh gambar hal bendanya pasu. Pasu yang berbagai jenis, ada yang lebar dekat atas, bawahnya kecil, ada tepi dia, ada bibir, daripada bibir tepinya ada macam lebihan, ataupun kita boleh buat pasu bentuk macam tu kan. Okay, pasu. Bentuk yang awak boleh Google, awak boleh cari video. Okay. Kemudian bila awak dah cari gambar tu, tak perlu print, awak hanya buat lakaran idea. Lakaran idea, awak lukis 3 lakaran. Okay, lukis 3 lakaran. Okay, lakaran bentuk tembikar yang bentuk pasu mini yang awak nak buat. Okay, contoh awak pilih yang ketiga. Ambil yang ketiga tu, awak buat untuk penentuan bahan. Okay, bentuk ke teknik yang akan awak gunakan nanti. Okay, kat sini awak pilih jenis media dan teknik ragam hias yang sesuai. Okay, awak menggunakan teknik apa? Teknik lingkaran. Awak boleh guna teknik apa tadi? Teknik picitan boleh, lingkaran boleh, macam-macam. Okay. Awak menggunakan, bahan yang digunakan, paper clay. Cikgu, kat mana nak dapat paper clay? Tak ada. Awak boleh gantikan dengan tepung ataupun dough. Okay, kemudian ragam hias, teknik terapan garpu plastik, teknik timbul, teknik cat warna, cat poster. Okay, ini je dulu. Setakat ni je dulu. Okay, sekian. Terima kasih.